Sorry. Kejap. Saya disconnected. Kejap. No, masuk lagi. Sorry, no. Begitu tadi tengok, betul kan? Tu dah. Kejap. Akak rasa akak kena tunggu sini lah juga. Aku kena nak Ni no ada. Buat share screen sini. nak kena Akak silap ni. Akak nak keluar daripada handphone. Sekali akak tekan semua akak lekan. boleh buat dua tak? Okey. Sekali lagi, mana yang awak tertinggal? Okay, alright. Semua. Semua terless. Sorry. Okay, dah. Right, so mula. Autism. Okey, autism ni kanak-kanak yang luar biasa. Okey, dan dia juga boleh apa orang panggil? Menyelesaikan masalah secara luar biasa ataupun 100% kena bantuan. Okey. Kadang-kadang autism ni boleh menjalani hidup seharian tanpa bantuan, tapi terdapat juga yang perlu bantuan sepanjang masa. Okay. Kadang-kadang autism kelihatan seperti mereka yang hidup dalam dunia mereka sendiri. Okay, dia ada dunia dia sendiri tau. Dia tak pedulikan orang sekeliling, dia tak pedulikan apa yang berlaku, bom meletup ke, kereta aksiden depan mata ke, budak menangis ke, jatuh basikal ke apa, tak ada. Dia dalam dunia dia sendiri, dia membayangkan dia dalam dunia dia sendiri. Kita tak tahu apa yang dia bayangkan, mungkin dia bayangkan dunia dia sebagai penuh dengan candy, dengan gula-gula, ada rumah gula-gula, pokok gula-gula semua, ataupun dia membayangkan manusia-manusia yang ada depan mata dia macam badut ke, tiba-tiba je dalam tak semena-mena dia boleh ketawa berdekat-dekat macam melawak sangat. Ada juga sebab dia membayangkan, dia membayangkan dunia dia sendiri. Dia cipta dunia dia sendiri. Okay. Budak autism ni dia mempunyai masalah komunikasi. Kebanyakannya mereka ni susah untuk bertutur dengan baik. Okay. Dan dia orang tak sedar pun ada orang bercakap dengan dia orang. Okay. Juga mak bapak dia orang pun cakap okay, basuh tangan, nak makan, tak ada. Dia orang tak dengar pun, tak sedar pun ada orang cakap, ada orang cakap tak ada. Okay, sebab dia orang masih kata ni masih mengelamun lah. Dia berfikir dalam dunia dia sendiri, dia ada dunia dia sendiri ya. Okay. Mereka ni suka bergaul. Dia orang suka bergaul. Cikgu main. Dia orang tak pandai, tak pandai untuk bermain. Mereka ni dia tak faham fikiran dan perasaan orang lain. Dia orang mungkin akan mengulangi perbuatan tertentu tanpa henti. Contohnya kita tak suka dia tampar kita. Tak suka dia tu tampar kita, tapi dia akan tampar juga. Sebab itu cara dia memulakan komunikasi. Dia anggap dia betul macam tu. Okay. Masa apa lagi? Kanak-kanak autism ni kebanyakan mengalami beberapa masalah, termasuklah masalah pertuturan, emosi, dia orang tak tahu nak kontrol emosi dia orang. Kita tengah gelap, tiba-tiba dia orang menangis. Okay, pemikiran, dia orang tak tahu benda tu bahaya ataupun tidak. Okay, dan pola bermain, dia orang tak tahu cara nak bermain. Okay, dia orang tak tahu nak cara bermain macam mana. Okay. Terusnya, okay. Apa penyebab autism? Ini adalah misteri. Okay, penyebab autism ni misteri. Macam-macam. Okay, macam-macam. Kata penyebabnya lah. Macam-macam. Okay.
Tapi ia tidak dapat dikenal pasti secara 100%. Tapi kajian lah, dia orang dah buat kajian demi kajian. Okey, di sini ada Dr. Faisal ni, dia kata penyebab terjadinya autism belum diketahui secara pasti. Tetapi autism ni mungkin terjadi kerana ada kelainan daripada sistem saraf iaitu neurologi. Okey, penelitian tentang penyebab dan pengobatan autism ni masih di taraf awal. Okey, negara maju pun masih mengkaji. Okey, masih mengkaji sebab autism ni terjadi. Kenapa? Okey. Okey, pendapat yang sudah menjadi tapi pendapat dia orang berpendapat lah autism ni diakibatkan oleh terjadinya kelainan fungsi sistem otak lah. Okey. Kelainan fungsi tersebut disebabkan disebabkan oleh mungkin sewaktu baby tu dalam kandungan lagi. Okey, mungkin ibu hamil mengalami keracunan kehamilan. Contohnya dia alahan terhadap vaksin ke, terhadap apa ke. Okey, ataupun dia terdedah kepada virus virus. Okey, kejadian kelahiran pramatang itu dia kekurangan oksigen dalam perut kan, dia kekurangan oksigen, lahir dia jadi masalah dalam sistem otak dia kan. Okey, mungkin juga keadaan selama kehamilan seperti pembentukan otak baby tu kecil. Okey, ada ya, tapi tak banyaklah berlaku. Okey, benda ni mungkin ada dia punya nisbah dia tertentu lah kan. Okey, mungkin kerana kelainan metabolism seperti penyakit ataupun kita punya infeksi yang ni pun saya tak pernah pasti, cuma metabolism badan tu lah, ada yang hormon lah menyebabkan hormon. Mungkin juga kerana kelainan kromosom seperti sindrom kromosom yang tu ni adalah kemungkinan dia orang tengah mengkaji lagi. Okey, ciri-ciri, kita ke ciri-ciri autism. Okey, kita nak kenal autism ni macam mana? Dia boleh kenal daripada baby seawal usia 6 bulan. Okey, bila dia melakukan beberapa pergerakan yang abnormal. Okey, contohnya baby bila kita agah dia akan tertawa atau tersenyum. Tapi baby yang ada ciri-ciri autism ni, dia tak menunjukkan sebarang ekspres muka tu, mimik muka tu tak ada. Dia macam tak ada eye contact dengan kita. Okey, tu dia kata terbatas ataupun tidak ada eye contact mata ya. Kemudian 9 bulan dia tidak menunjukkan sebarang ekspresi wajah. Dia suka ke, dia sedih, tak suka ke, dia tak tunjuk. Sama je. Pandang pun satu tempat je. Okey, sekejap macam tu Okey, kemudian kita boleh tengok lagi dia tidak menunjukkan respon bila nama dipanggil. Kita panggil pun tak ada respon, sampailah kita sentuh badan dia pun dia masih macam blur-blur macam tu. Okey. Bila dia dah mencapai lebih daripada setahun, dia tak boleh bercakap. Dia lambat bercakap. Dia mempunyai masalah percakapan. Dan sampailah dia 2 tahun ke 4 tahun, dia masih belum boleh bercakap satu ayat yang panjang. Contohnya, mak saya nak makan nasi. Dia tak boleh. Dia cuma mungkin boleh kata nasi, makan nasi. Dia tak boleh buat ayat yang panjang. Mak saya nak ke tandas. Tak boleh. Mak saya nak tengok TV. Dia tak boleh cakap macam tu. Okay. Okay, ni ada satu lagi ciri autism seterusnya. Bila dia dah masuk
tadika, sekolah tadika tu kita boleh dah nampak dia punya ciri-ciri autism. Yang ketara, dia tak ada kontak mata, dia tak ada hubungan mata. Kita tengok, kita sembang dengan dia pun dia tengok kat lain. Ataupun dia tengok satu tempat yang benda yang dia suka, dia akan tengok. Okay, macam dia tu di alam lain. Okay. Dan dia bermain, dia tak main olok-olok. Kalau terjun betul. Dia main secara bahaya. Kalau sebab tu budak autism ni, kadang-kadang dia tak boleh terdedah kepada benda-benda tajam seperti gunting, seperti pisau. Okay, dia tengok dalam TV tu cerita pembunuhan ke apa, jagalah. Sebab tu dia punya budak autism ni dia kena kawal. Okay, dia kena kawal. Sebab dia tak ada main olok-olok. Kalau main tumbuk betul punya. Okay. Dia tidak bermain dengan orang lain sebab dia tak pandai bergaul. Okay, dia bermain seorang-seorang. Budak autism ni dia ada habit. Satu habit dia suka putar objek. Putar tangan, tekan tangan. Objek yang macam lori, kereta yang bergerak dia suka. Putar-putar objek, dia suka. Okay. Kemudian dia bercakap, dia je faham. Dia je tahu. Dia je betul. Dan dia bercakap bahasa alien. Dia tak ada bercakap bahasa manusia, dia cakap bahasa alien. Maksudnya bahasa yang kita tak faham. Okay, kita tak faham. Okay, dia akan ketawa masa yang tak sesuai. Tiba-tiba dia ketawa sebab dia ada imajinasi dia. Dia tersekat dalam dunia dia. Tiba-tiba kita tengah maaf, tiba-tiba dia ketawa. Tiba-tiba je jalan-jalan dia ketawa, tiba-tiba je menangis. Secara perbuatan dia, tingkah laku dia tak sesuai dengan masa. Dia akan mengulangi sesuatu perbuatan. Contohnya, dia pegang pembaris. Okay, pegang pembaris, ketuk-ketuk dia akan ulang bentuk sampai dia puas, dia dapat kemahiran lain, baru dia stop. Okay. Dan dia benci perubahan. Okay, kalau lah perabot rumah tu, mak dia selalu ubah perabot-perabot tu, dia akan mengamuk. Sebab dia suka benda tu statik. Dekat situ kerusi, situlah. Dekat tu cawan tu lah. Okay, kalau dia selalu minum cawan warna pink, cawan tu lah dia minum. Okay, kalau tiba-tiba cawan tu hilang, dia akan tantrum. Okay. Dan dia tidak menunjukkan minat. Minat belajar memang dia tak berminat lah. Tapi dia berbagai juga autism ni, ada setengah yang nak sangat belajar. Sampai tak berhenti pun ada. Ya. Contohnya kalau dia tak minat mewarna, memang dia tak akan berminat. Okay. Kemudian dia akan tunjukkan keinginan dengan tangan orang dewasa. Dia suka kawan dengan berdamping dengan orang yang lebih dewasa. Contohnya cikgu lah. Budak sama-sama bayar dia tak akan suka. Okay. Dia akan menyertai kumpulan ataupun menyertai kawan-kawan bermain jika dipaksa ataupun didesak. Okay. Dan dia akan mengulangi percakapan yang sama. Contohnya, makan. Saya nak makan. Yang tu lah. Ataupun dia daripada rumah, dia dah cakap, mak dia kata balik pukul 12.00. Dia akan sebut, cikgu, 12.00. Maksudnya dia nak balik waktu tu. Okay, ada budak kita seorang macam tu. 12.00 maksudnya waktu balik. Tapi itu sekolah rendah. Sekolah menengah dah ubah 1.00. Dia akan ubah 1.00. Dia boleh tengok jam. Dia tengok 1.00 waktu dia balik. Kalau lebih sikit, siaplah. Dia akan menjerit ataupun memukul kawan. Okey. Masalah bahasa dan komunikasi kanak-kanak autism ni. Okey, dia tak boleh bertutur macam saya kata tadi. Dia cuma boleh mengeluarkan bunyi saja seperti ataupun menjerit. Okey, dia boleh bercakap, ada yang boleh bercakap tapi tidak difahami. Contohnya bahasa alien. Ada murid kita yang cakap bahasa alien juga. Kadang-kadang kita anggap dia, ya betul, ya okey, bagus. Padahal kita tak tahu pun dia cakap apa. Okey? Okey, masalah bahasa tersebut
masalah bahasa bagi kanak-kanak yang boleh bertutur. Okay, yang tak boleh bertutur dia akan mengeluarkan bunyi o saja, okey. Tapi masalah kanak-kanak yang boleh bertutur pula, dia akan bertutur perkataan yang maknanya tidak dapat difahami. Okey. Suka diajak berbual sebab dia susah kita nak ajak dia bersembang sebab dia tak ada kontak mata dengan kita. Kita sembang macam kita sembang dengan tunggu kayu lah. Dia pandang mata, padahal kita sembang dengan dia, okey? Dia tak sesuai untuk diajak berbual. Okey? Budak autism ni, dia kadang-kadang dia dapat menuturkan sesuatu tapi untuk seketika saja. Tiba-tiba keluar satu perkataan, contohnya perkataan telefon contohnya. Tapi sekali tu je. Lepas tu bila kita suruh okey sebut telefon dia dah tak bisa sebut. Okey. Perkataan yang dituturkan juga tak sesuai dengan pertanyaan. Contohnya cikgu tanya, awak dah makan? Semalam saya pergi jalan-jalan ke stadium contohnya. Okey. Dia soalan lain. Tanya soalan lain, jawab lain. Okey. Dia dapat tiru ayat atau menyanyi tanpa mengerti maksud. Kita pasang dia satu video menyanyi, dia boleh hafal perkataan tersebut dan boleh melafazkan perkataan tersebut dengan lancar. Walaupun dia ni tak tahu maksudnya apa pun. Walaupun dia bercakap boleh pelak-pelak pun tapi dia boleh tiru. Okey. Untuk menangani masalah pertuturan anak-anak autism ni, okey, dia perlu dibawa berjumpa kepada pakar pertuturan. Okey. Cikgu pun tak boleh ajar dia bertutur sebab cikgu bukan pakar untuk ajar dia pertuturan. Okey. Cikgu cuma penunjuk cara sahaja untuk dia bersosial ataupun dia menulis macam tu sahaja. Okey. Budak autism ni kita ajar dia melalui gambar supaya dia tertarik untuk sebut dan belajar. Okay, kalau kita suruh dia bayangkan imagine saja, dia tak boleh nak bayangkan. Okay, bila kita tunjuk gambar, okay ini harimau. Baru dia tahu okay ini harimau dan dia berminat untuk belajar. Okay, banyak ibu bapa yang lebih memberi perhatian dan mengajar perkataan baru supaya mereka dapat mengingat. Satu perkataan baru tu kita kena banyak ulang. Okey, hari ni pagi sebelum pagi bangun tidur perlu mandi. Perkataan mandi tu adalah perkataan yang baru, kita ulang-ulang. Okey, mandi, sabun, bersih, gosok gigi. Okey, perkataan kita ulang-ulang, dia boleh sebut dengan baik. Tapi kalau kita mula ajar nak ucu. Okey, yang tu tak boleh sebab itu perkataan yang salah. Bila kita ajar perkataan yang salah, dia akan mengulangi kesalahan itu sampai bila-bila. Kalau kita kena ajar satu perkataan yang terang dan betul, minum susu. Saya suka minum susu satu-satu. Okay. Bawa kawan datang, dating pula ke rumah. Bahaya kalau dating ni. Bawa kawan datang, okay. Parents selalu kena invite kawan ke rumah supaya dia tidak berasa keserongan dan sentiasa berasa dihargai. Okay. Dia perlu diberi galakan. Tapi kalau dia salah, kita kena betulkan. Kalau salah, buat salah, kita kena betulkan. Setengah parent dia ajar dengan rotan. Dia ajar secara kekerasan. Ada setengah parent dia ajar dengan lembut. Dia ikut situasi. Dia tak boleh semua kita menangkan dia pun tak boleh. Dia ada waktu kena tegas dengan rotan, baru dia akan ikut. Okay, rawatan. Adakah autism ini boleh disembuhkan? Okay, autism sebenarnya tidak ada rawatan untuk sembuh. Okay, dia tak ada sembuh tapi kita cuma boleh menjalankan treatment lah.
ikut pakar lah kan, ikut pakar. Okay, masih tidak ada rawatan, tapi kanak-kanak autism ni boleh harus meneruskan kehidupan autism mereka sepanjang hayat. Ini sepanjang hayat ya. Okey, miskin pun begitu, terdapat rawatan boleh membantu. Okey, membantu saja untuk autism ni, anak-anak autism ni menjadi lebih baik dalam kehidupan mereka, boleh mengurus diri. Andaikan dia sakit ke apa ke, dia boleh urus diri. Okey, tapi dia tak boleh sembuh 100% tak boleh sembuh ya. Kemudian autism ni dia boleh dia ada ubat, ada terapi dia untuk mengurangkan simptomnya. Kadang-kadang autism tu dia tantrum, macam awak tengok anak pelakon tu nama apa? Zainal Zainuddin, dia tu tantrum, dia makan ubat tu. Ubat dia cuma dibagi ubat penenang, tenang seketika. Dia okey daripada tantrum ni. Kalau tidak, sepanjang hari dia akan tantrum, dia akan memecah-mecahkan barang semua, rosakkan semua. Okey. Dan rawatan tersebut hanya boleh diberi oleh golongan profesional saja. Cikgu tak boleh cikgu tahu ajar je. Okey. Okey, mari kita tengok video ni. Okey, tak dengar tak? Okey, ini menceritakan tentang seorang parents yang ada anak autism. Okey, daripada mula dia lahir, okey, ada tanda-tanda autism. Mulanya dia tak tahu dan dia ingat benda tu biasa. Tengok, budak autism yang tantrum ni. Ni dia tantrum tau. Lepas tu dia akan tengok TV ni, orang panggil ke, apa kan memang dia tak dengar lah. Dia hanyut dalam dunia dia sendiri. Tengok. Okay, fokus dia tu. Okay, bila dia tantrum, dia mengamuk, susah nak pujuk. Dan dia suka mencederakan diri sendiri ataupun orang lain. Ni budak ya, ni kanak-kanak. Tengok dia tak pandai berkawan dengan orang lain. Dia main seorang-seorang dia. Dan dia suka dia gunakan bahasa alien. Guna cakap. Tak dengar sangat Awak boleh search apa ni YouTube tengok macam mana. Okay, tengok. Budak autism ni satu, dia tak suka dipeluk. Dia tak suka dipeluk, tak suka dicium, tak suka. Dia memang tak suka. Okay. Dia tak suka benda yang bising. Dia akan tutup telinga. Dan dia sukar untuk tidur. Tengok dah pukul tengah malam pun dia tak boleh tidur. Dia suka rampah makanan dan tak peduli perasaan orang lain. Dan dia susah untuk faham peraturan asas. Contohnya kita kata buka pintu, tutup pintu, dia susah faham. Okay. Kemudian dia sukar untuk kenal walaupun orang tu dekat dengan dia. Contohnya ibu bapa dia susah. Dia besar kan. Kisah kiri ni. Dia akan ketawa tanpa sebab. Okay. Cerewet. Dia sangat cerewet. Dia tak nak. Tengok dia main pelik. Dia main pelik. Okay, dia main dia sangat pelik. Dia tak ada pandai main olok-olok. Ini kalau dia berpisau betul lah, bahaya lah. Bahaya.
cerita ganas kan? Tak boleh. Dia tak boleh tengok cerita ganas. Kalau tengok cerita ganas dia akan tengok, dia akan cederakan diri dia sendiri. Tengok dia cederakan diri sendiri. Sebab dia memang tak ada main olok-olok. Dan dia kena tengok. Okay, sebab tu dia kena pemantauan ibu bapa tu sangat penting dengan cikgu di sekolah pun sama. Jadi dia suka-suka hati dia nak tidur ke, dia nak buat apa ke, kat mana-mana sahaja. Sorry dulu. Dia cerita pasal dia macam journal. Okay. Okay, ni siapa yang ada anak autism ni sangat memerlukan kesabaran yang tinggi ya. Sebab dia tak memahami kita dan kita pun suka untuk memahami dia. Awak pun tahu kan, artis yang ada anak istimewa, termasuklah ni apa nama Zarina Zainudin. Saya selalu lupa nama dia. Okay, dia ada anak autism kembar ya, lagi mencabar lah. Okay. Dan anak dia ni sangat tantrum. Kita tengok, main je. Dan sangat susah untuk dikawal kalau dah tantrum. Okay, memang kena sabar. Kita memang kena pukul lah, memang kena pukul dengan anak autism ni. Okay, awak boleh tonton video ni kalau awak kat YouTube banyak. Zainal Zainudin ni dia selalu share. Dia selalu share video anak autism dia. Okay, bukan untuk mendapat simpati tapi untuk menjadi panduan pada kita semua lah ya. Okay. Start. Anak autism ni bukan yang semua tak berjaya, semua menyusahkan, tak ada, tapi dia atas bimbingan daripada ibu bapa dia sendiri. Okay, ibu bapa dia kena tahu anak dia minat bidang apa, berkebolehan tentang pekerjaan apa, perbuatan apa, dia kena korek. Bakat anak dia tu dan hala ke bidang yang betul, insyaAllah. Awak tengok budak ni autism tau. Tapi dia boleh berjaya sebab usaha bapak dia. Dia ada kafe autistik. Okay, kafe dia yang basuh pinggan, dia yang serve. Okay, ayah dia ajar. Ayah dia ni asalnya kerja tau, tapi ayah dia sanggup berhenti kerja sebab untuk anak dia. Ya, dia ada anak autism. Dia buka kafe untuk anak dia, untuk anak dia. Tengok anak dia basuh pinggan, dia ajar anak dia basuh pinggan. Walaupun kerja tu slow, tapi bila dilatih hari-hari lama-lama dia akan jadi mahir. Tapi dia taklah cepat macam kita, manusia biasa, normal ni. Okay? Dia lambat dan sangat cermat. Lepas tu dia lambat kerjanya. Okay, ni anak dia ni. Ni budak autism. Tapi pandai buat macam-macam. Pandai menguruskan kafe dengan bantuan ayah dia lah. Okay, ayah dia tak bagi kerja banyak pun. Ayah dia cuma bagi kerja, okay, kau dekat dapur, basuh pinggan, lap pinggan. Itu je. Okay lah untuk budak autism ni, ialah satu pencapaian yang sangat berjaya lah. Okay, dia boleh urus ni. Dia tahu dah, okay, pinggan ni kerja dia dah kena buat. Okay. Tengok. Ramai yang support tau kafe ni. Main support. Tengok dia boleh. Daripada satu kemahiran dia boleh melangkah ke kemahiran lain. Baguslah. Okay. Kebanyakannya pekerja yang bekerja ni di sini adalah anak autism. Okay. Budak autism. Okay. Tengok Malaysia lah, cek link ke. Boleh? Ada video nombor. Ambil ni lah. Okay. Ni budak autism juga. Okay, ni ialah pengidap autism juga tapi sangat berbakat. Okay, kalau awak search dia ni anak autism bertangan emas, dia boleh buat lukisan ni cantik.
Tengok dia buat lukisan cantik. Banyak lagi hasil karya dia. Dan dia menjadi kaya raya sebab bakat dia. Okay. Dan budak autism ni satu kelebihan dia, dia sangat pandai. Kalau dia pandai, pandai betul. Sebab dia ni macam photostat tau otak dia. Dia tengok, dia boleh ingat. Okay, sebab tu dia, kalau dia pandai tu tanda. Tapi yang tu yang high function lah. Kalau kata yang low function tu dia dalam dunia dia sendiri tak ada apa-apa lah. Yang ni anak autism dia boleh copy and paste hot dalam Al-Quran tu. Dan dia kebanyakannya budak autism ni kebanyakannya boleh menghafal satu Al-Quran 30 juzuk. Istimewanya. Pasal ni yang lagi ni budak autism ni dia boleh tulis landscape yang dia tengok sekilas je. Mata tengok sekali pandang dia dah boleh lukis. Ajaib ya, Allah bagi kelebihan dia dari situ walaupun ada banyak kelemahan dia dalam masyarakat, di sisi masyarakat, tapi kelebihan dia tu Allah bagi menakjubkan ya. Okay. Kita masuk seterusnya ADHD. Ni ADHD, siapa tahu apa dia ADHD? Bukan ABCD. ABCD tu ais batu campur durian. Ni ADHD. Pernah dengar tak? Siapa tahu? Disorder. Disorder? Cepat nanti Cik Nur nak bagi hadiah. boleh. Tiket satu. Itu simptom dia kan? Ada salah satu simptom. Aku tahu. Okey. Nak tahu ya? Kita tengok. Okey, tengok dulu video ni. Tapi saya tak pasti suara dia. Itulah, saya loh. Lalu. Tak nak. Ni nak. Kenapa tak? Kenapa tak dengar ni? Cuba buka. Kalau ni tak ada tak bunyi. Kena jadi translator lah. Apa tu kat kelas? Ya. Okey, ADHD ni. Okey, orang yang suka memotong percakapan. Awak pernah jumpa tak? Kita boleh cakap dia dah. Baru dia dah. Okey, baru cakap satu patah perkataan, dia dah potong dah. Okey, awak pernah jumpa tak orang sini? Okey, sentiasa tidak sabar. Bukan sabra silap Sentiasa tidak sabar, dia tak boleh sabar. Okay, dia tak boleh tunggu lama. Dia tak boleh duduk diam. Dan kerja-kerja kita bagi dia susah sangat nak siapkan. Awak ada tak simptom ni? Ada tak Cikgu Madani bagi kerja awak supaya nak siapkan? Ada. Awak ADHD dah tu. Okay? Okay, durau je. Okay, ADHD ni ialah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Okay, dia tak boleh nak kontrol dia punya tingkah laku. Okay, dia adalah salah satu sebab masalah sikap.
yang disebabkan oleh perkembangan neuro ataupun otak yang abnormal, yang tidak normal. Okay. Kajian menunjukkan kanak-kanak ADHD ni mempunyai masalah. Itu masalah yang terdiri daripada kurang tumpuan. Dia tak ada nak tumpu. Mungkin dia boleh tapi setengah minit je. Okay. Hyperaktif langsung lah. Dia tak ada tumpuan. Okay. Impulsif dalam aktiviti yang tidak berstruktur. Okay. Dia kena aktiviti yang tersusun. Dia boleh buat. Okay. Tengok dia gerak mata. Okay. Itu ialah hyperaktif. Okay. Okey, gejala-gejala ADHD ni apa? Dia pergerakan di kelang kabut. Kita nampak dia nervous macam lebih teruk sangat nervous tu kelang kabut. Okay, dia sangat kelang kabut dan dia cepat lupa. Kita ajar, cikgu baru je ajar ini, this is a lion. Okay, lion, singa. Dalam bahasa Melayu dia singa. Bahasa Inggerisnya lion. Kita, okay, kita ni sekejap je. Dia dah lupa. Apa ni? Dia tak nak cakap. Okay, dia lupa. Okay, dia ingatan dia tak kuat. Okay, ingatan dia cepat lupa. Dia mudah bingung ataupun blur. Okay, bila kita kata kita bagi arahan yang susah sikit, dia dah tak boleh. Dia blur. Dia memang sentiasa macam blur. Okay. Dia sulit untuk memberi tumpuan pada tugas ataupun kegiatan bermain. Contohnya cikgu kata, okey main congkak ni, peraturan dia macam ni, satu lubang ada 7, dia tak boleh ikut. Okay, sebab dia kena bagi arahan dan bimbingan secara berterusan. Okay. Ciri-ciri ADHD, dia hilang fokus, dia hilang fokus dan tidak fokus. Okey, sukar untuk ikut arahan mudah, tak boleh duduk diam. Okey, sangat cuai, terlalu banyak cakap. Okey, kita kat sini ada seorang budak ADHD yang banyak cakap. Kalau pernah jumpa dia. Okey, nama dia Akid Wise. Dia ADHD dan dia bercakap terlalu banyak. Dia tak letih, bercakap sehari-hari memang dia tak letih. Dan dia suka bercakap benda yang kadang-kadang boleh mencetuskan pergaduhan antara kawan. Okay, dia suka mereka-reka cerita pun ada, okay, sebab dia tu dia punya simptom dia. Okay. Dia kerap melakukan aktiviti dalam waktu yang tak sesuai, dia susah nak pengudiran dan dia kerap mengganggu perbualan atau permainan orang. Okay, ni Kemudian ADHD ni dia boleh dikurangkan dengan melakukan aktiviti bermain secara berstruktur. Okay, dia bermain aktiviti yang dirancang dan ada matlamat, contohnya treasure hunt. Dia ada aktiviti lah sekali ada matlamat. Jangan main macam dalam pula pun boleh. Okay, masalah tu ada last sekali ending. Okay, dia tak boleh main tanpa ending, tak boleh. Okay, tapi aktiviti bersatu ni kalau tak berjaya, budak tu akan menjadi lebih agresif. Contohnya dam ular tiba-tiba dia kena turun. Naik turun lagi. Sebab dia tak capai matlamat. Kalau kau tak sampai ke satu. Okey. Seterusnya kita tadi dah habis dah apa benda ADHD. Awak nak tanya apa-apa soalan tengok tanya Cikgu Madana tau. Biar dia jawab. Okey, epilepsi. Siapa yang tahu epilepsi ni apa? Cepat saya bagi 50 sen. Dia macam apa epilepsi. tu bila Sekali lagi. flashy image tu kan. Dia tak boleh tengok flashy image. Dia tak boleh Flashy image. Okey, salah satu dalam ciri-ciri. Okey, saya bagi 2 markah. 50 sen lah. Okey, epilepsi ni sebenarnya ialah kalau ni sawan lah, kita sawan. Okey, awak tengok video ni dulu Kira bahasa penyakit itu sawan lah. Macam biasa tu kita panggil sawan lah. Dia akan sawan, dia akan kejap. Kejap.
10% tu dia. Banyak lelaki ya. Epilepsi ni banyak lelaki. Ini dia boleh keturunan ni. Kuman kat selaput otak. Maksudnya kalau dia tak sekolah tu, Dia dengan lebih daripada 10 minit. Kadang-kadang setengah jam. Apa? Dia tak lebih 10 minit lah. Cuma dia terlebih tu kasi 2-3 jam. Kadang. Jadi kita dah lalu. Jadi kita ada ada sebenarnya epilepsi. Ya. Dua tablet. Tapi dia ubat. dia tak mahu, dia ada yang mahu ubat sentiasa ada yang tak mahu ubat. Dan skala ni. Dia cikgu PPKI kena banyak sabar lah. Jadi kau undang-undang nanti ya. Sebab dia orang masuk banyak tantrum. Budak kecil sahabat lah, kita takut lebih lama. Dia takut kita. Pakai sini tak kena lagi lah. Ada sekali pernah. Dia mana kemungkinan yang kita tak tahu. Kadang kita sihat elok dengan anak kita macam bapak dia kalau dia sihat elok tu. Dia macam dia macam kalau oksigen tu. Orang oksigen. Dia epilepsi. Jadi autism pun mungkin kan. Tapi tiga-tiga ni semua adalah pasal otak. ADHD tu dia banyak emosi. Dia banyak emosi, dia banyak tentang emosi. Tapi dia ada kaitan juga tapi tak macam yang lebih epilepsi ni lah. Epilepsi ni banyak lah dengan autism. Macam ADHD tu dia terjadi tapi sebab nanti dia apa? Banyak emosi. Dia berlaku.
Kalau terus kejang. Macam mungkin ni nak kata dia Belum saya berfungsi tau. Okey, ini adalah pengenalan lah pasal epilepsi. Dia kejang ataupun sawan Epilepsi ni dia asal daripada perkataan Greek. Awak boleh baca kan? Yang bermaksud serangan. Dia dikenali juga sebagai sawan babi ataupun cocin dalam bahasa Mandarin. Betul tak saya cakap cocin? Ataupun kakao badu dalam bahasa Tamil. Okay, dia sawan lah. Okay, sawan ataupun kejang. Okay? Ataupun tarik. Okay, dia berlaku. Okay? Mendadak disebabkan yang di dalam otak yang menyebabkan berlakunya dalam tingkah laku atau aktiviti merujuk pada fungsi otak dan sel saraf ataupun sel neuron menyebabkan otak tidak berfungsi dengan baik. Bukan semua sawan ada epilepsi ya. Okey, ada setengah sawan sebab sebab demam panas ataupun penyakit kencing manis, kurang gula dalam badan yang ambil insulin kan, okey. Dan kuman dalam otak, okey. Sebab pesakit epilepsi ni dia terganggulah untuk melakukan, dia telah terganggu disebabkan apabila aktiviti sel neuron terganggu, berlaku gangguan pada dirasa, emosi dan kelakuan. Kita otak serta tidak sedarkan diri. Okey. Epilepsi ni jadi sedar ataupun tidak sedar. Okay, awak tengok ciri-ciri dia, ada setengah tiba-tiba dia diam, tutup dia kejang. Okay. Habis setengah dia terkejut, tiba-tiba dia kejang. Okay. Ada sampai pengsan ke, semua. Dia berlaku dalam situasi yang berbeza. Okay. Punca terjadi epilepsi sebab demam ataupun penyakit keturunan. Biasa masuk. Sebab tu lah baby kalau demam panas, kena jaga-jagalah tak sawan sebab dia nak naik ke otak kan, dia panas. Okay, dia saraf otak. Okey, gambar ni, apa yang awak tengok gambar ni, apa yang awak boleh simpulkan tentang gambar ni? Siapa boleh jawab? Dah balik, kita orang dah balik. Apa awak tengok? Okey, gambar ni awak tengok dia memerlukan bantuan untuk berjalan ataupun melakukan pergerakan. Apa tu? Ia ialah cerebral palsy. Okay, cerebral palsy ni ataupun dikenali sebagai lumpuh otak bermula dalam keadaan mempengaruhi otak dan saraf. Jadi banyak pasal saraf. Ia otak, kerosakan otak yang melibatkan saraf. Okey, dia ada 3 jenis cerebral palsy, iaitu cerebral palsy spastic, cerebral palsy dyskinetic dan ataxic. Okey, yang biasanya yang ringannya spastik ni lah. Okey. Okey, ni ada ciri-ciri cerebral spastic. Okey, suka dikenalikan otak, dia suka nak bergerak daripada satu posisi kepada posisi yang lain. Otak dia kaku dan kejam, dia keras. Okey, kalau bengkok tengok kaki dia tu bengkok tau. Dan tak boleh luruskan. Awak cuba bengkokkan lutut awak sekarang, awak cuba jalan. Macam mana awak nak jalan? Macam itulah cara dia jalan. Okey, gerakan dia tak normal sebab otak dia pun tak normal. Dan dia tak boleh bergerak secara laju, tak boleh bergerak secara baik lah ya. Okey, kemudian yang kedua dia cerebral palsy ni dia akan melakukan gerakan secara berulang dan memutar. Okey, gerakan dia macam melihat awak, kalau awak, tapi awak tak tahu. Awak rasa sebab awak ni generasi muda lagi kat sekolah ni, kalau awak perasan, kalau awak orang hijau, awak perasan tak ada budak yang jalan di tangan dia jenis mengeliat tu?
Ada dia pernah sekolah sini. Nama dia apa tak ingat dah. Dia jalan, dia mengelak. Dia bila jalan mesti dia akan mengelak tangan baru dia boleh melangkah kaki. Maksudnya dia ada something wrong dekat saraf dia, okey? Okey, dia tidak sukar untuk dikendali. Contohnya nak pegang cawan. Dia nak minum. Nak bawa ke mulut tetapi bawa ke lain. Dia punya input daripada pergerakan ke saraf tu lain. Okey. Dia tak boleh bercakap dan suka untuk menelan makanan. Kebanyakannya dia orang pasang tiup untuk makan. Okey, dan postur tubuh dia tak cantik, bengkak-bengkok. Okey, tak cantik. Okey. Okey, dan last ada. Dah ada dah. Okey, dia suruh kita balik sekejap lagi. Okey, sikit lagi. Okey, yang ni kondisi dia mempunyai seluruh tubuh. Okey, kebanyakannya yang mengalami cerebral palsy atau stick ni dia terbaring di katil lah. Okey, dia memiliki pergerakan lambat dan tidak terkendali otot dia. Okey, dan membuat mereka sukar untuk duduk dan berjalan. Memang tak boleh berjalan kebanyakannya ya. Okey, ini adalah sebab-sebab cerebral palsy, iaitu pertama dia cedera badan otak dan susah nak kontrol otot, okey. Dan dia juga mutasi pada genetik okey. Infeksi pada ibu hamil yang bermula perkembangan janin, contohnya ibu hamil tu terkena penyakit virus Zika. Pernah dengar tak virus Zika? Okey, dia terkena virus tu. Kepala dan otak anak menjadi kecil. Bila anak itu dilahirkan, dia akan mengalami cerebral palsy, okey. Janin mengalami stroke kerana mungkin ibu mengandung tu mengalami darah tinggi ke apa ke, okey. Infeksi pada bayi yang menyebabkan radang ataupun sekitar otak, kecederaan otak atau jangkitan kuman pada otak, okey. Kecederaan bayi ketika jatuh dalam masa bayi itu dalam kandungan ataupun dah dilahirkan, baby terjatuh mungkin juga akan menyebabkan cerebral palsy. Yang satu lagi, kurang oksigen ke otak. Okay. Bila otak mengalami kurang oksigen, okay, pengaliran darah pun dia akan ganggu sel-sel otak tu lah. Okay, terapi. Cerebral palsy ni ada terapi dia, banyak terapi ya. Okay, dia ada 3 terapi, terapi fizik, terapi akupasi dan terapi bicara bahasa. Okay, banyak terapi dia. Okay, ini adalah contoh-contoh terapi. Okay, terapi budak-budak ni, budak-budak cerebral palsy ni walaupun mereka tak boleh bergerak dengan cara normal ataupun terlantar di atas katil, dia orang pun ada hasrat untuk melihat dunia luar. Jadi dia orang buat terapi renang, okey, bawa anak kursi roda tengok suasana di luar, bau rumput macam tu baru budak-budak cerebral palsy ni akan motivasi, dia orang kuat, dia orang bersemangat macam tu. Adakah pengidap cerebral palsy ni, budak-budak cerebral ni boleh berjaya dalam hidup? Boleh ke? Terlantar macam tu boleh berjaya ke? Okey, tengok. Ini adalah salah satu contoh. Okay, saudara Ahmad Faiz ni dia dilahirkan sebagai orang kelainan upaya iaitu cerebral palsy. Dia berjaya melanjutkan pelajaran dia ke UNIZA. Okay, dan berjaya melenggang sendiri ijazah walaupun dia berkelainan upaya tapi tak semestinya dia tak boleh berjaya. Okay, habis. Okay,
Itu saja, minta maaf. Andai kata saya ada yang tersilap, ada yang terguna perasaan ke. Saya harap apa yang saya sampaikan menjadi satu pengetahuan, awak dapat pengetahuan baru. Okey, dan awak jangan lupa, walaupun kita hidup dalam masyarakat tapi tak semua orang sempurna. Okey, ada yang kurang sempurna dan kita mesti berasa simpati dan jangan menolak untuk bergaul bersama mereka. Okey? Sekian. Assalamualaikum. Alright, okay. Dengar tak? Dengar tak suara saya? Saya? Okay. Okay, apa, sekejap saya rasa macam tiba-tiba sebab saya mak kan. So, bila mak tu dia punya feeling tu lain sikit lah. Sekejap, saya bagi saya.